Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini 25 hari bulan Mei 2001. Sekejap saja. Subuh yang barakat. Terima kasih ya Allah, kau terima kami menjadi tetamu-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga wahai Allah kau terima kami dan keturunan kami dan seluruh umat manusia, umat Islam untuk menjadi tetamu-Mu 5 waktu di mana azan diazankan, iaitu di masjid. Baik, kita dengar apa wasiat Nabi dalam bab celaan meninggalkan sembahyang, celaan meninggalkan solat. Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rujul wa bainal kufri tarkus shalah. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan lain-lain. Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalkan solat, meninggalkan sembahyang menghubungkan seseorang dengan kufur. Meninggalkan solat, meninggalkan sembahyang menghubungkan seseorang dengan kufur. Dalam riwayat yang lain, meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan syirik dan kufur. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Muslim. Keterangan daripada hadis ini, keterangan sumber ini juga terdapat dalam banyak hadis yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila hari mendung, hendaklah kamu bersegera mendirikan solat, kerana meninggalkan solat akan menjadi kufur. Maksud hadis di atas ialah jangan sampai solat diqadha kerana tidak dapat mengetahui waktu solat yang tepat disebabkan cuaca mendung. Oleh kerana sekiranya terjadi sedemikian pun masih dianggap sebagai meninggalkan solat. Betapa kerasnya amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjatuhkan hukuman kufur kepada seseorang yang meninggalkan solat. Walaupun demikian, menurut pendapat alim ulama, hukum kufur dalam hadis ini dijatuhkan ke atas seseorang yang mengingkari kewajipan solat 5 waktu. Namun amaran-amaran Rasulullah ini amat berat bagi mereka yang memuliakan baginda Nabi dan mementingkan setiap sabdaan baginda Nabi. Tambahan pula, ramai para sahabat yang unggul seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain-lain tetap berpendapat bahawa seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa sesuatu uzur adalah kufur. Daripada kalangan para imam pula, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwiyah dan Ibnu Mubarak juga berpendapat sedemikian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah SWT bagi kita hidayah, petunjuk, dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Kemarin saya terjumpa satu video dalam YouTube daripada satu orang ustazah. Dia kata sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, maka dia kena sembahyang taubat pada Allah. Memang ada hadis meninggalkan sembahyang 3 kali berturut-turut boleh jatuh hukuman kufur. Boleh imannya boleh rosak, imannya boleh diragui. Sebenarnya itu hadis yang 3 waktu, 3 Jumaat. Tapi ada hadis juga 1 waktu sahaja. Meninggalkan Jumaat dengan sengaja boleh jatuh kufur. Boleh rujuk di Masjid Kem Terendak, Melaka. Di atas tu ada hadis tu. Boleh pergi rujuk di situ. Kalau siapa nak pastikan. Di dalam masjid tu dulu gereja di Kem Terendak, Melaka.
diubah suai menjadi masjid. Di atas tu ada hadis, sampai sekarang ada lagi hadis tu, meninggalkan semayang Jumaat walaupun satu kali. Tapi banyak pula orang petikai kata-kata ustazah ni. Tapi bagi saya sokong. Sebab orang buat alasan tak boleh pergi ke masjid, orang buat alasan jaga SOP dan sebagainya, menyebabkan orang senang lenang je tak pergi masjid. Senang lenang saja tak pergi masjid. Duduk saja-saja, tidak rasa bersalah pun. Tak rasa bersalah. Tak rasa takut langsung. Tak rasa bimbang. Apakah alasan ini diterima oleh Allah? Malahan pada waktu tu duduk meniaga lagi. Ada hadis nyatakan meniaga pada waktu solat Jumaat haram pendapatan tu. Meniaga tu sunnah, halal, tetapi meniaga waktu Jumaat haram pendapatan. Saya baca tu sekali. Jadi kita patut risaulah. Dan apabila ustazah tu kata kena sembahyang sunat taubat ni, memang setiap hari kita kena sembahyang sunat taubat. Tak perlu nak kecoh, tak perlu nak ingat. Memang betul. Malahan setiap hari tidak kurang daripada 70 kali Nabi istighfar pada Allah. Ada setengah pandangan kata 100 kali Nabi beristighfar pada Allah. Mentelahlah kita ni. Mentelahlah kita. Nabi yang maksum, yang tidak ada dosa, dia beristighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Ini kan kita yang pendosa. Nabi yang sentiasa jaga amalan siang dan malam, jaga amalan, kan, pun masih beristighfar pada Allah. Ini kan kita yang sedang lenang tak pergi sembahyang Jumaat. Dahsyat ni. Kita patut rasa risau, kita patut rasa gerun, kita patut rasa bimbang perkara macam ni. Kita kena cek diri. Kita kena cek lah, apakah alasan ini diterima oleh Allah. Sedangkan banyak lagi pilihan boleh dibuat untuk solat. Sebagai contoh, Zuhur masuk pukul 1:30. Maka Bilal azan. Lepas azan, imam baca khutbah. Kan? Okey, satu kampung ini ada 200 orang. Satu kampung ni ada 200 orang. Zuhur masuk pukul 1:30, Asar masuk pukul 4:30, contoh 4:30 kan. Okey, pukul 1:30 50 orang. Oleh kerana kita nak jaga SOP kan, kita nak jaga SOP. Tak apa, kita hormati, kita nak jaga SOP. Okey, pukul 1:30 satu jemaah 50 orang. Imam baca khutbah dan sembahyang Jumaat selesai. Pukul 1:30 habis 1:30. Pukul 2 pula mai pula baca khutbah pendek dah lah. Rukun cukup lah. Bagi satu ayat Quran, bagi sedikit nasihat kan. Pukul 1:30 habis 50 orang balik. Pukul 2 mai pula 50 orang. Kan? Mai pula 50 orang. Pukul 2:30 mai pula 50 orang. Pukul 3 mai pula 50 orang. Boleh? Ataupun kita ada padang, kita ada benang kan. Kita ada padang ni, padang bola ni kan. Kan setengah pandangan kata virus ni dia kalah kepada kepanasan kan. Kita semayang dekat padang tu. Boleh kan? Ini buat perusahaan tak bayar semayang. Ini satu musibah besar kepada umat ini bagi saya. Sedih. Apa yang disarankan oleh ustazah tu saya sokong 100%, 300%. Kena istighfar banyak, kena taubat banyak pada Allah, kena rasa takut pada Allah. Kita senang lenang meninggalkan solat satu waktu kena 80 tahun dibakar api neraka. 80 tahun akhirat, bukan 80 tahun dunia. 80 tahun akhirat kalau dikira-kira, Nabi kata 80 tahun akhirat kalau kita kira 28 juta 800 tahun.
Itu sembahyang waktu, 5 waktu. Ini kan sembahyang Jumaat. Ada setengah pandangan kata bila meninggalkan sembahyang Jumaat dengan sengaja, maka jatuhlah, tertolaklah Islamnya, rosaklah imannya. Allahu Akbar. Nampak tak? Syaitan. Dulu mula-mula kita pakai kecoh, kata mana boleh tutup masjid, mana boleh tak sembahyang Jumaat. Oh tak boleh. Bila orang buka masjid, tak pergi pun masjid. Kita patut rasa risau benda ni. Kita patut rasa bimbang. Ada seorang sahabat tu, nama apa Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu. Nama apa? Tak ingat. Dia buta. Kan kita baca hadis belum ni kan? Dia buta kan? Hanya kerana apa? Kerana kuatnya dia menangis sewaktu dia solat. Sampai buta menangis. Uish, dahsyat. Ada kawan-kawan dia pun, orang-orang kampung kata, bila awak nak semayang, awak lapiklah kayu supaya tinggi sikit, supaya awak menangis tu tak rendah sangat. Dia kata dia takkan buat macam tu, sebab Nabi tak buat. Ada setengah pandangan kata, awak berhentilah seminggu, 2-3 hari daripada menangis kan, daripada solat dan menangis. InsyaAllah mata awak akan sihat. Dia kata, aku lebih suka buta daripada aku meninggalkan solat. Kita tengok macam mana kefahaman yang Allah bagi kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini yang kita bimbang. Kita mudah je buat alasan. Dalam keadaan orang semayang Jumaat, kita boleh bawa anak bini pergi pasar raya sebab pasar raya buka. Kan? Boleh bawa dalam keadaan orang tak pergi semayang Jumaat, boleh kita pergi sembang-sembang dengan kawan-kawan. Dalam keadaan kita tak pergi sembahyang Jumaat, kita boleh tengok video, tengok YouTube, tengok Facebook. Tidak ada risau bimbang. Ini takut ni. Itu yang kita doa dengan Allah. Wahai Allah, kau bagilah kami risau bimbang, kau bagilah kami kefahaman agama, sebagaimana kau bagi kefahaman agama, risau bimbang kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana kau bagi kepada sahabat-sahabat Nabi kan. Risau mereka, risau bimbangnya mereka. Apa prinsip sahabat Nabi yang boleh menyebabkan mereka mendapat kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat, dijamin syurga? Ialah agama mereka junjung. Agama mereka junjung. Dunia ni mereka jinjing aja. Apabila mereka merasa agama mereka goyang sikit, maka mereka buang dunia. Pegang dua-dua tangan agama. Sebagai contoh, satu hari seorang sahabat dia tengok burung, dia sembahyang sunat dalam kebun dia tengok burung. Ghalib dia tengok burung. Waktu dia semayang tu, tengok burung duk berciak-ciak jadam betina dia kan. Dia ghalib sampai dia lupa rakaat semayang. Ghalib sikit je, lupa rakaat semayang. Maka dia jumpa Rasulullah, ambillah. Aku tak mau dunia. Aku tak mau menyebabkan solat. Padahal solat sunat je pun. Allahu Akbar. Kita tinggal tu pun. Dahsyat. Ini satu musibah besar. Satu musibah besar kepada umat ini. Walau macam mana pun, kita doa dengan Allah. Wahai Allah, kau bukalah pintu hati kami, kau bukalah pintu hati keturunan kami, kau bukalah pintu hati seluruh orang Islam, dan juga kau buka pintu hati seluruh orang-orang kafir, dan juga kau buka pintu hati seluruh musuh-musuh Islam yang kafir. Dan kau masukkanlah taufik hidayah. Hanya engkau yang berhak bagi taufik hidayah. Kau maha pengasih, kau maha penyayang, kau maha kaya dengan kasih sayang. Jadi kau bagilah taufik hidayah supaya semua umat ini selamat daripada kemurkaan kau, daripada neraka, dan semua masuk syurga. InsyaAllah. Kan? Kita doa selalu Pak ya. Kita doalah selalu. Nampak macam mana? Kesian dengan umat, kesian dengan umat sekarang ni. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala terima kita semayang 5 waktu di masjid di mana azan diazankan. Kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala istiqomahkan kita dan ikhlaskan kita dalam segala kerja buat kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.